kita pun tiru Pancasila itu. Apa yang Indonesia buat, kita pun buat. Kita pun pernah tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia kan. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas rukun negara Malaysia. Kita tahu rukun negara ini dibuat setelah kerusuhan etnis di Malaysia pada tahun 1969. Tapi rupanya rukun negara selama ini belum masuk ke dalam perlembagaan atau konstitusi Malaysia. Jadi kedudukannya dalam tatanan hukum di Malaysia sebetulnya kurang kuat. Hal ini berbeda dengan Pancasila yang langsung dimasukkan ke dalam pembukaan UUD 1945. Jadi Pancasila benar-benar jadi dasar negara dan hukum tertinggi. Artinya adalah pasal-pasal dalam konstitusi pun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, ada usulan pengacara Malaysia yang ingin menempatkan rukun negara dalam pembukaan konstitusi Malaysia. Jadi mirip dengan kedudukan Pancasila. Rukun negara perlu diberikan pengiktirafan dari segi undang-undang supaya penggunaannya dapat diperluaskan kepada rakyat. Peguam kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata kesan daripada pengiktirafan rukun negara dalam perlembagaan persekutuan itu membolehkan individu yang melanggar perkara tersebut diambil tindakan dari segi undang-undang. Rukun negara digubal, bagi saya berpendapat kesan dan efek, tujuan dan asas rukun negara itu sepatutnya diberi pengiktirafan undang-undang melalui pindaan kepada perlembagaan. Okey. Jadikannya sebagai preamble. Rukun negara yang 5 tu, jadikannya sebagai preamble. Jadikannya sebagai preamble. Rukun negara yang 5 tu, jadikannya sebagai preamble kepada perlembagaan. Ini sebabnya akan mempunyai satu kesan yang lebih luas. Okay. Bukan sahaja ada pengiktirafan perlembagaan. Ianya juga boleh kemudiannya jika tidak dipatuhi oleh mana-mana rakyat ataupun dilanggar oleh mana-mana rakyat secara sengaja, boleh juga digubal sebagai suatu bentuk kesalahan di bawah kanun keseksaan melalui pindaan ataupun mana-mana kanun baru lain. Yang sekarang ni kita tidak mempunyai. Muhammad Hanif Katri berkata sekiranya rukun negara dimasukkan dalam perlembagaan, ia akan menjadi penghalang kepada perlembagaan daripada dipinda tanpa asas. Sebenarnya kesan kemasukan rukun negara yang 5 di dalam preambel perlembagaan akan menentukan bahawa perlembagaan tidak boleh dipinda terhadap asas-asas 5 tersebut. Sebagai suatu struktur asas perlembagaan. Sebab sekarang ini, sejak tahun 70-an, terdapat satu konsep taklifan dan tafsiran perlembagaan. Basic structure, struktur asas yang muncul daripada beberapa negara dan diketengahkan melalui India. Di mana dikatakan sebahagian daripada perlembagaan, walaupun perlembagaan boleh dipindah, sebahagian itu tidak. Itulah guys usulan pengacara Malaysia mengenai rukun negara. Selanjutnya kita akan simak ceramah Profesor Teo Kok Seong mengenai rukun negara. Dia juga banyak menyinggung mengenai Pancasila dan bahasa Indonesia. Yuk kita simak video berikut. Dan di Eropah pun digunakan bahasa untuk menyatu padukan rakyat apabila sebuah negara itu baru merdeka. Di Indonesia menggunakan bahasa Melayu itu diberi nama nasional bahasa Indonesia untuk menyatu padukan puak Jawanya, puak Sundanya, puak Mandarin dan macam-macam lah. Dan memang berjaya pun di Indonesia itu. Maksudnya bahasa Indonesia itu berjaya menyatu padukan rakyat Indonesia. Dan bukan itu saja. Kalau kita perhati dengan dekat, orang Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia dan taat kepada bahasa Indonesia. Mengapa? Adanya Pancasila itu. Itu ideologi negara. Kita pun tiru Pancasila itu dalam bentuk rukun negara. Kita pun tiru Pancasila itu dalam bentuk rukun negara. Tapi entah rukun negara kita pun tak apa-apa kan. Itulah cakap lah. Sebab
Kita main hafal saja, baca ikrar, up sana, down sini, up. Semua orang ikut. Di sekolah bersama, hafal 5 prinsip, baca ikrar. Tetapi kita tidak pernah ada plan tindakan bagaimana kita nak menerapkan setiap satu prinsip itu kepada anak-anak di tadika, kemudian berkembang caranya di sekolah rendah, sekolah menengah, di institusi pengajian tinggi dan dalam kalangan kita semua sebagai masyarakat ini. Tak pernah ada satu cara penghayatan pun tak ada. Tetapi Indonesia mereka ada cara itu. Dan kalau kita tengok rakyat Indonesia begitu kuat semangat kebangsaannya, begitu tinggi semangat cintakan negara. Di sini semuanya terbalik, kerana kita pelaksanaannya kurang. Jadi kita buat saja, kita pinjam apa yang Indonesia buat, kita pun buat. Kita pun pernah tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia kan. Sama juga, kita pinjam apa yang Indonesia buat, kita pun buat. Kita pun pernah tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia kan. Sama juga, kesannya tak ada sebab kita tidak ada plan itu. Maksudnya plan tindakan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tengok baliklah mengapa kita gagal menggunakan bahasa untuk menyatu padukan anak bangsa kita. Jadi kalau kita tengok di Indonesia mengapa mereka berjaya, di negara Thai pun bagaimana bahasa Thai itu dapat menyatu padukan rakyat Thai yang ialah memang ramai, dan orang Melayu pun ramai di selatan Thai. Mereka bersatu padu. Macam mana boleh berlaku di Indonesia? Kefasihan, ada kemahiran berbahasa Indonesia dan berbahasa Thai. Di sini kemahiran itu tidak ada. Tak ada langsung. Dan maaf cakaplah, kadang-kadang tak padan dengan kedudukan sosial seseorang itu. Katalah sebagai ahli parlimen, wakil parlimen, menteri sekalipun, tapi masalah bahasanya teruk sekali kan. Jadi ini sesuatu yang cukup tak kena ni. Kenapa sampai tak fasih? Sedangkan bahasa Melayu adalah subjek wajib di sekolah. Macam mana? Walaupun di sekolah Cina dan sekolah Tamil, bahasa Melayu sebagai satu subjek wajib di situ. Jadi kita perlu tengok balik dah. Dan kalau ada orang kata tak betul lah kita ni tak bersatu padu, itu saya rasa kita nak tanyalah apa buktinya. Tapi bukti kita, perpaduan kita tak baik ialah polarisasi kaum yang disebut oleh penceramah kedua tadi, Melayu dengan Melayunya, Cina dengan Cinanya, India dengan Indianya, dan kita semua tidak mempercayai antara satu sama lain. Memang tak percaya. Ada banyak rancangan kerajaan yang tergendala kerana defisit kepercayaan inilah. Salah satunya sekolah wawasan. Sebentar guys, Profesor Theo tadi menyebut sekolah wawasan. Kalau tidak salah, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga pernah menyinggung hal ini. Sekolah wawasan yang dimaksud itu adalah semacam klaster yang berisi sekolah Melayu, sekolah Cina, dan sekolah India. Tujuannya adalah agar siswa dari berbagai etnis itu bisa bertemu dan bergaul atau saling mengenal. Tapi tampaknya proyek ini juga gagal. Yuk kita lanjut ya. Sekolah wawasan ini kan 3 buah jenis sekolah, Melayu, Cina dan Tamil. Berbeza-beza itu, ditakbir oleh guru besar yang berbeza-beza. Masih sekolah kebangsaan, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil, hanya dibina dekat-dekat supaya anak bangsa kita boleh bergaul dengan lebih bermakna lagi melalui perkongsian
padang permainan, gelanggang sukan, kantin sekolah, mak-mak sains dan sebagainya. Itu pun gagal di setengah tempat. Gagal. Patut ada 3 kaum yang menyertainya, 2 kaum saja yang terlibat di situ, 1 kaum lagi tak nak. Jadi apabila kita bertanya, mula-mula diberilah alasan yang agak profesional kan, sebab kantin sekolah tak jual makanan etnik. Itulah maksudnya. Ialah 1 kaum tu kata, ialah anak-anak mereka nak makan makanan bangsa mereka dan tak dijual di kantin. Saya kira kantin mana-mana pun dalam premis kerajaan tak boleh jual benda yang tak halal itu kan. Jadi apabila ditanya-tanya lagi, akhirnya mereka memberitahu, kita khawatir nanti anak-anak Cina ini dimelayukan dan akhirnya diislamkan. Mana ada semua ni, bukan? Jadi mengapa kebimbangan ini wujud? Kerana defisit kepercayaan itu. Kita tak mempercayai antara satu sama lain. Mengapa? Sebab kita kurang bergaul, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kurang bergaul. Apabila kita kurang bergaul, maka kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain. Apabila kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain, kita kurang faham memahami antara satu sama lain. Akhirnya yang lebih dahsyat yang wujud ialah kita tidak mempercayai antara satu sama lain. Ini satu defisit kepercayaan yang perlu kita atasi. Begitulah guys pendapat Profesor Theo mengenai masalah perpaduan di Malaysia. Selama ini Profesor Theo cukup konsisten dan terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, terutama mengenai kegagalan perpaduan di Malaysia dan kegagalan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.